Selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya bagi kita malam hari ini boleh sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau datang
di kebaktian doa, berdoa, memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita saat teduh sejenak. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Mari kita memuji Allah kita. Saya mengajak kita sekalian untuk bangkit berdiri, bangunkan kami. 'Sama tunduk di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah kami sungguh bersyukur, kami memuji Engkau Allah kami, yang mengasihi kami hingga saat ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami masih boleh beraktivitas. Kami bersyukur kami masih boleh berkumpul dengan keluarga kami hingga saat ini ya Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena malam hari ini kami boleh kembali datang di hadapan Tuhan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah ini. Dan biarlah kami boleh melewatkan kesempatan ini atau menjalani setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami dengan baik ya Bapa. Dengan kami memahami firman-Mu dan mentaatinya di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bosu dan juga penerjemah ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin mereka, boleh memberikan hikmat kebijaksanaan ya Bapa. Sehingga setiap firman Tuhan yang diberitakan boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh memperkuat kami, menghibur kami ya Tuhan di dalam Tuhan. Dan Tuhan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kepada Bosu, saya persilakan dan juga Ibu Elis, saya persilakan.主内的弟兄姐妹们，同工晚安。 Salam sejahtera rekan sekerja semuanya. 我们还没有大家彼此分享神的话之前，我们先在神的面前祷告。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa di hadapan Tuhan.
亲爱的主耶稣基督，我们要献上我们的感谢。在今天晚上，我们再一次的能够在你的慈爱中，在你的圣灵的引导中，分享你的话语，使我们能够在你的话语中，靠着你刚强前往，靠着你得胜我们内心，我们四周围在各方面魔鬼撒旦的攻击，而荣耀你。你高莫我们成为你仆卑，以备你的，在你的手中能够通过圣灵被你所使用。我们如此祷告，乃是奉主名求，阿们。今天晚上呢，我们要思想的一个题目就是野瓜有毒。Malam ini kita mau men-sharingkan satu tema yaitu buah labu yang ada racun. 今天晚上我们要读的经文，就是记在列王记下第4章38到41。我们只用印尼文读。Nas Alkitab yang kita baca pada malam hari ini adalah tercatat di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 sampai 41. Kita hanya bacakan dalam bahasa Indonesia. Maut dalam kuali. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar. Serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. 从刚才我们所读的经文，我们大家都知道， Dari firman yang kita baca tadi kita mengetahui, 以利沙和他的门徒面对着饥荒， Elisa dengan pengikutnya mereka menghadapi bencana kelaparan. 不只是他与门徒面对他们所面对的饥荒， Bukan dia dengan pengikutnya saja menghadapi bencana kelaparan, 其实就是在那个时候，整个的国家也在饥荒的当中。 sebenarnya pada saat itu seluruh negara itu berada dalam bencana kelaparan. 所以当我们读圣经旧约的时候， Sehingga ketika kita membaca kitab suci perjanjian lama, 讲到饥荒，我们都知道与罪恶有密切的关系。 berbicara tentang bencana kelaparan itu ada hubungan yang erat dengan dosa. 就是因为他们犯罪，他们离开了神，他们用人的方法去找他们要找的东西。 Oleh karena mereka telah berdosa dan mereka telah meninggalkan Tuhan, mereka menggunakan cara mereka sendiri untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. 因此，他们面对着了许许多多他们不能够克服的问题。 Sehingga mereka mendapatkan berbagai masalah yang tidak bisa mereka kendalikan dan tidak mereka taklukkan. 其实这些问题都要通过神的带领，不但能够克服，而且成为祝福。 Sebenarnya semua hal ini harus melalui pimpinan Tuhan, bukan saja menjadi bahkan bisa menjadi bukan saja bisa menjadi bencana, tetapi bisa menjadi berkat oleh pimpinan Tuhan. 但是他们离开了神，他们没有按照神的意念， Tetapi mereka telah meninggalkan Tuhan dan mereka tidak berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. 只是用他们人的意念， Tetapi mereka berjalan menggunakan kehendak dan kemauan manusia sendiri. 我们大家都知道， Kita semua mengetahui 人的意念是与罪分不开的。
keinginan manusia itu tidak lepas daripada dosa. 因此，当我们对某一件事情或者某一个工作，我们有一些的意念，或者要通过我们的意念去完成的时候， Sehingga ketika kita mempunyai keinginan terhadap sesuatu atau terhadap pekerjaan kita, melalui keinginan itu kita mewujudkannya, 就在当中罪也扮演了非常严重的角色。 maka dalam hal ini dosa telah berperan yang sangat penting. 我们大家都知道，当罪在我们的意念中做主的时候， Kita semua mengetahui ketika keinginan itu berada di dalam berperan penting di dalam keinginan. Ketika dosa berperan penting dalam keinginan kita, 我们所做出来的就是罪。 maka segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah dosa. 罪会带来在我们的生活中有许多的困难。 Maka dosa itu akan membawa banyak sekali masalah di dalam kehidupan kita. 同时也影响了我们四周围的自然界。 Kemudian itu juga berpengaruh terhadap orang-orang di sekeliling kita. 我们可就在这种的情况里面，我们可以想想看， Dalam 我们的生活会在怎么样的情况中？ dalam kondisi yang demikian kita bisa berpikir bagaimana kehidupan kita. 我们大家的答案，按照我都是同样的， Saya percaya semua jawaban kita itu adalah sama. 就是在罪里面所带来的后果，我们在我们的生活中都会做面临我们肉体与我们属灵里面的饥荒。 Yaitu akibat daripada dosa itu kita akan mengalami bencana di dalam tubuh jasmani maupun rohani kita. 先知以利沙和以利亚的时代， Pada zaman Nabi Elisa dan Elia, 都是在饥荒的当中， mereka berada dalam kondisi bencana kelaparan. 因为在那个时代是黑暗堕落的时代， Karena pada zaman itu adalah pada zaman yang sangat gelap dan dalam kebobrokan. 就在这种的情况里面，人的心灵和人在这个肉体里面的生活，都面对了可怕的饥饿。 Sehingga manusia dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan rohani maupun pikirannya itu termasuk dalam kesukaran, kekejaman yang sangat menakutkan. 但是我们可以看到，在以利亚和以利沙的时代， Tetapi kita bisa melihat di zaman Elisa dan Elia, 上帝仍然在这个可怕的黑暗的时代当中，差遣他的仆人，在这个饥荒的当中去做上帝要他们做的工作。 Tuhan tetap mengutus hambanya untuk melakukan pekerjaan yang ingin mereka lakukan walaupun dalam kondisi bencana kelaparan. 他们要进到那可怕的时代里面， Mereka mau memasuki pada zaman yang sangat mengerikan itu, 进到那些已经没有盼望的人民当中，把他们带回到上帝怀抱里面。 mereka memasuki ke dalam manusia yang tidak berpengharapan lagi, mereka berusaha untuk membawa mereka ke hadapan Allah. 甚至在以利亚和以利沙的时代， Bahkan di dalam zaman Elisa dan Elia, 只是差遣以利亚和以利沙， Tuhan bukan saja mengutus Elia dan Elisa, 而且呢，神通过以利亚和以利沙，要他们教导这帮人怎么样与他们前往侍奉的工作。 bahkan Tuhan melalui mereka untuk mengarahkan orang-orang bagaimana untuk meneruskan pekerjaan yang mereka harus lakukan. 所以在圣经里面，我们可以看到， Sehingga 在 di dalam 以利亚和以利沙的时候，他们有建造栽培神仆人的学校。 Sehingga pada zaman Elisa dan Elia kita bisa melihat mereka ada mendirikan satu sekolah khusus untuk membina orang yang setia melayani Tuhan. 他们所栽培的学校也在这个饥荒的当中。 Pembinaan sekolah yang mereka dirikan itu juga dalam kondisi bencana kelaparan. 上帝没有给他们特别在这饥荒中，他们没有被饥荒所影响。 Tetapi Tuhan tetap memimpin mereka walaupun dalam kondisi bencana kelaparan mereka tidak terpengaruhi. 他们也在这饥荒的里面， Mereka juga berada dalam kondisi bencana kelaparan.
我们可以看到，在以利沙的时候啊，因为跟从他，要成为他的门徒的人越来越多。 Kita bisa melihat para pengikut Nabi Elisa itu semakin banyak. 所以呢，以利沙和他们要去找一些的木材，建造他们的宿舍，建造他们的学校。 Sehingga mereka pergi mencari bahan-bahan untuk mendirikan sekolah mereka. 这边给我们看到，在当时的国家、当时的皇帝、当时的国王没有支持、没有帮助他们。 Dari sini kita bisa melihat raja pada zaman itu tidak mendukung mereka. 还有人民也不能够帮助， Dan juga rakyat jelata juga tidak bisa membantu 因为他 mereka. 们也在饥荒的当中， Karena mereka juga dalam kondisi bencana kelaparan. 所以他们要自己去找木材来建造他们的宿舍，建造他们的课室。 Sehingga mereka harus mencari sendiri bahan-bahan untuk mendirikan asrama maupun juga kelas mereka. 这边给我们看到， Di sini kita bisa melihat, 虽然他们在非常缺乏的当中， walaupun mereka dalam kondisi yang sangat kekurangan, 他们没有退后， mereka tidak mundur. 他们用尽他们能够用尽的方法， Mereka 怎么样去处理、去克服困难。 Mereka menggunakan cara yang sebisa mereka lakukan untuk mengendalikan kesulitan mereka. 同样的，以利沙和他的门徒不只是每一天都在这个宿舍的里面， Sama juga Elisa dengan para pengikutnya, mereka bukan tiap hari berada di dalam 他 asrama. 们一边要学习， Di 一 saat 边要学习，一边要充实自己。 Di satu sisi mereka mau belajar, di satu sisi mereka harus lebih maju. 还有呢，另一方面呢，他们也要到那些平民，在灾难的民众当中去帮助他们。 Dan mereka juga mau membantu para rakyat jelata. 今天我们没有时间从这方面去看他们在平民当中所做的事情。 Hari ini kita tidak mempunyai waktu untuk membahas apa yang mereka lakukan di antara rakyat jelata. 但是当我们想到这边的时候， Tetapi berpikir sampai di sini, 他们带着他们在肉体的缺乏， mereka membawa kekurangan dalam diri mereka. 甚至他们带着他们肉体当中的饥饿， Bahkan mereka membawa kelaparan di dalam diri mereka. 到平民的当中去帮助他们，使他们能够在神的面前得着安慰。 Mereka membantu para rakyat jelata sehingga mereka mendapatkan penghiburan di hadapan Tuhan. 就在这种的情况里面，他们到基甲的时候， Sehingga mereka berkumpul di dalam kondisi yang demikian. 他们到基甲或者到基甲的半路的 mereka 时候， sampai ke tangan Gilgal. 或者在半路的时候， Masih dalam perjalanan ke Gilgal, 以利沙对他的门徒讲：“我们停下来。 dan Elisa berkata kepada para pengikutnya, kita berhenti sejenak. 为什么停下来呢？ Mengapa berhenti? 因为他们疲倦了， Karena mereka telah lelah 还有呢饥荒。 dan juga lapar. 他们当去安慰那些平民的时候，平民也没有食物或者足够的饮食给他们，使他们不在饥饿的当中。 Sehingga sewaktu mereka pergi untuk membantu rakyat jelata juga dalam kondisi kelaparan. 他们要自己预备他们所需要的饮食。 Mereka juga harus mempersiapkan makanan mereka sendiri. 因此，以利沙到了一个地方，他们停下来。以利沙要他们在那煮一锅的这个汤。 Sehingga Nabi Elisa memesan mereka berhenti, kemudian mereka memasak satu kuali masakan. 在这边，若是我们深刻的去思考， Jikalau kita merenungkan dengan seksama, 为什么以利沙没有告诉门徒，你们煮一些的饭？ mengapa Elisa tidak memesan kepada pengikutnya untuk memasak nasi 或者煮一些食物， atau memasak makanan? 同时也煮一锅的汤， Tetapi pada saat itu juga harus memasak satu kuali sup 来充饥， untuk mengisi kelaparan mereka. 最后再一次重新得力侍奉上帝。 Kemudian agar mereka bisa mendapatkan kekuatan kembali lagi untuk melayani Tuhan. 按我的看法， Menurut pandangan saya, 那个时候呢，以利沙与门徒也没有东西吃了， Elisa dan para pengikutnya pada saat itu juga tidak mempunyai makanan. 所以在这种的情况里面，只有水
可能以利沙带一些的面笑或者什么来煮汤，大家随随便便的吃。 Mungkin pada saat itu juga mereka tidak mempunyai bahan makanan, hanya ada air dan tepung sehingga mereka memasak sup ala kadarnya saja. 结果是在饥荒的当中。 Ini adalah dalam kondisi bencana kelaparan. 这是我们有听过我们的年老人回想他们在中国以前的历史。 Jikalau kita pernah mendengar cerita sejarah dari orang tua kita sewaktu di dataran Cina, 因为饥荒 oleh karena bencana kelaparan, 没有食物了， tidak ada makanan, 所以他们吃树根， sehingga mereka memakan akar ranting. 用树根熬汤来吃。 Mereka memasak sup dengan akar ranting. 我们可以想到，在那种情况里面，是多么可怕，是多么凄惨可怜的时候。 Kita bisa merenungkan bagaimana sengsaranya mereka pada saat itu. 就在以利沙告诉门徒要熬一锅汤的时候， Pada saat Elisa memesan pada pengikutnya untuk memasak satu kuali sup, 当中有一个的门徒， salah satu di antara pengikutnya, 他就离开了他们，跑到这个野外去。 maka keluarlah salah seorang dari mereka untuk ke ladang. 他想要找一些的东西 Dia 放 mau- 进锅里充饥， Dia ingin mencari sesuatu agar bisa dimasukkan ke dalam kuali untuk menahan lapar. 所以当他去的时候，找到了一个的野瓜， Sehingga sewaktu dia mencari, dia mendapatkan satu labu liar. 当他拿到这个野瓜的时候，带回来的时候呢，就把它切了，放到这个锅的里面去与这个汤煮在一起。 Ketika dia mendapatkan labu liar ini, dia membawa pulang lalu mencuci dan memasak, mengiris dan memasaknya, masukkan ke dalam kuali ini. 就因为这个的瓜有毒， Oleh karena labu ini beracun, 所有的汤都变成了有毒。 maka seluruh kuali itu, makanan sup yang ada di kuali itu menjadi beracun. 这边给我们一个很重要的教训， Di sini memberikan kita satu pelajaran yang sangat penting. 这个门徒自作主张， Dan pengikut ini dia mengambil inisiatif sendiri. 也说还要洗饭去找就洗饭去找。 Dia ingin cari sendiri. 我们常常讲suka saja， Kadang-kadang kita sering mengatakan suka-suka dia saja. 所以他去找这个野瓜的时候， Sehingga sewaktu dia pergi mencari labu liar ini, 他没有问过以利沙。 dia tidak bertanya pada Elisa. 其实呢，他应该告诉以利沙， Sebenarnya dia harus memberitahukan kepada Elisa. 我要去找一些的东西放在锅里煮和汤煮来一起吃。 Saya mau mencari sesuatu makanan agar bisa dimasukkan ke dalam kuali untuk 他 bisa 没 dimasak 有 bersama. 他没有与以利沙联络。 Dia tidak berkomunikasi dengan Elisa. 还有呢，他把这个瓜采回来的时候， Dan setelah dia mengambil labu ini pulang, 他就自作主张把这个瓜切了放在这个锅里面。 dia mengambil inisiatif sendiri, dia mengiris labu ini lalu dimasukkan ke dalam kuali. 主内的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang kekasih, 我们常常都好像这个门徒的错误一样， seringkali kita juga salah seperti pengikut ini. 我们常常在有很多的事情，我们自作主张。 Banyak sekali hal, seringkali kita dalam banyak sekali hal kita mengambil inisiatif sendiri. 我们没有想，没有思考，与别人商量，怎么样去完成，怎么样去得着更好的结果。 Kita tidak berunding dengan orang lain bagaimana bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. 所以呢，常常我们在侍奉的当中，而且我们在我们的家庭里面，我们常常自作主张。 Sehingga dalam pelayanan maupun dalam keluarga kita, seringkali kita mengambil inisiatif sendiri dengan suka-suka. 把一些在教会里面不应该有的东西，把它再带到教会里面了。 Sehingga kita mengambil sesuatu yang tidak harus kita ambil, kita回去啊，或者带到家里面去， kita mengambil sesuatu dari gereja itu dibawa pulang ke rumah. 不是从外面把一些的东西不知道是什么带到教会，也带到家的里面。 Kita mengambil sesuatu dari luar yang tidak mengetahui asal usulnya itu dibawa ke dalam gereja 我们的 maupun 意 ke dalam 思 rumah. 我们的意思是我带回来，结果呢，我的教会会更好，
我的家庭会更好。 Maksud saya setelah saya membawa barang ini ke dalam gereja saya dan keluarga saya itu akan menjadi lebih baik. 结果呢，自作主张常常带来不堪思想的后果。 Dan inisiatif sendiri ini sering mengakibatkan akibat yang tidak bisa diprediksi. 比如来说， Misalnya, 在教会里面可能面对属灵的饥荒， mungkin di dalam gereja mengalami bencana kelaparan dalam hal rohani. 他觉得在这个教会里面没有得到属灵里面所需要的灵粮， Dan dia merasa bahwasannya di dalam gereja ini tidak bisa mendapatkan makanan rohani yang benar. 他没有和在教会里面的长者而且牧师其他们来商讨怎么样要找的出路。 Dan dia tidak berunding dengan para penatua maupun hamba Tuhan di dalam gereja untuk mencari solusinya. 为什么会饥荒？ Mengapa terjadi bencana 要 kelaparan? 怎么样找出路？ Bagaimana untuk mencari solusinya? 自己就跑出自己的教会， Maka dia keluar dari gereja dia sendiri, 去到了其他的地方， pergi ke tempat lain, 从哪里他得到了按照他是能够冲击、能够使我们不饥荒的东西，而且是教导。 dan dia bisa mendapatkan di luar sana dia mendapatkan pelajaran yang menurut dia bisa mengisi kelaparan ini. 就把他带到我们的教会。 Maka dibawalah hal ini ke dalam gereja. 其实他带进来的不是使我们再一次得到体力、得到属灵的力量，而且是带进来是一些毒。 Tetapi yang dia bawa ke dalam gereja kita ini bukanlah sesuatu yang bisa membawakan pertumbuhan rohani, tetapi adalah racun. 使教会中毒了。 Sehingga gereja itu telah terkontaminasi, telah beracun. 所以我们成为神的儿女们， Sehingga kita sebagai anak-anak 我 Allah, 们常常在教会里面要同心合意。 kita harus bersatu hati di dalam gereja. 大家在一件的事情里面，大家要彼此商讨。 Di dalam segala hal kita harus berunding bersama. 甚至我们常常要在长辈的面前，而且在我们的牧师传道的面前，怎么样告诉他们我们的心意。 Sehingga dan kita juga harus memberitahukan kepada para penatua maupun para majelis maupun para hamba Tuhan kehendak dan niat kita. 在饥荒里面，我的心意是要怎么样去解决？ Dalam kondisi kelaparan, bagaimana untuk menyelesaikan keinginan saya? 一个属灵的教会， Itu ada satu gereja yang 深 rohani. 信长者和传道牧师一定会帮助给他知道，要怎么样来解决这个问题。我们要预备的是什么？ Para penatua dan juga hamba Tuhan akan memberikan solusi bagi dia bagaimana untuk memberikan solusi bagi kelaparan ini. 不是跑到外面乱跑乱走，找到一些按照他是教会的地方，在那边听了一些的东西，把他带进来，他觉得这样子我的教会的饥荒会解决。 Dan bukan dia pergi ke tempat lain, menurut dia itu adalah hal yang baik, kemudian dibawa kembali hal itu ke dalam gereja agar bisa terselesaikan dengan baik. 常常自作主张所带来的都是毒。 Seringkali kita berinisiatif dan suka-suka menjalankannya itu akan membawakan racun. 这个是我们要千万小心的。 Ini adalah hal yang harus kita 第二点， sangat hati-hati. Yang kedua, 感谢主， puji syukur pada Tuhan 这些以利沙的门徒啊，他们很敏感， dan para pengikut Elisa ini mereka sangat sensitif 他们也小心。 dan mereka juga sangat hati-hati. 所以当这一锅的汤放了这个豆瓜煮了以后， Setelah kuali ini dimasukkan labu liar ini, 当我深信不是一口就把它喝进去， saya percaya mereka bukan menghabiskannya dalam 可能有 sekali minum. 当中的一个人先试一下，然后锅里面的汤的味道是什么。 Mungkin salah satu di antara mereka mencoba bagaimana rasa sup ini. 这位试过味道的门徒很敏感， Pengikut yang merasakan sup ini itu saya sangat sensitif. 他一试下去他就知道不对了， Begitu dia mencobanya, dia merasakan ada yang tidak benar, 不能够吃， tidak bisa makan 因为有毒了。 karena ada racun. 弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang 这边 kekasih, 教导我们什么？ apa yang diajarkan di sini? 在我们的教会的里面， Di dalam gereja kita, 我们不怕饥荒， kita tidak takut bencana 我 kelaparan, 们不怕困难， kita tidak takut masalah, 我们不怕多大的灾难， kita tidak takut akan bencana yang besar. 最怕的呢，就是有在我们的当中自作主张的人。
Yang paling ditakuti adalah di antara kita ada orang yang suka-suka mengambil inisiatif sendiri. 还有呢，就是在我们的教会，我们所怕的就是对属灵没有敏感的人。 Dan yang paling kita takuti di dalam gereja adalah orang yang tidak sensitif terhadap hal rohani. 我们想看当时就是这些的门徒，这些汤一煮好了，就马上一口一口的喝下去。 Kita coba renungkan, jikalau setelah sup ini telah dimasak dan mereka langsung meminumnya. 但是就因为有一位敏感的门徒 Tetapi oleh karena ada seorang pengikut yang sangat sensitif, 发觉不对了， dia merasakan ada yang tidak benar. 因此在教会里面， Sehingga di dalam gereja, 我们要感谢主。 kita harus puji syukur 若 pada 是 Tuhan. 教会里面我们有敏感的神的儿女，有敏感的神的儿女， Jikalau di dalam gereja kita mempunyai anak Tuhan yang sensitif, 能够很快的发现到一些进到教会里面的东西是斗的时候， kita bisa mendapatkan dengan cepat bahwasanya sesuatu yang masuk ke dalam gereja itu adalah racun, 马上采取行动。 lalu segera bertindak. 接下去， Selanjutnya, 当他们发现这个锅里面有斗的时候， ketika mereka mendapati sop ini yang di dalam kuali ini beracun, 有时候呢，按照我们的看法， mungkin menurut pandangan kita, 就把它倒掉去了， kita akan menuangnya semua 已经有斗了， karena telah beracun, 已经没有用了。 tidak bisa pakai lagi. 但是我们看到在门口这种时候呢， Tetapi kita bisa melihat pengikut pada zaman 他们 itu, 没有这样子做， mereka tidak melakukannya demikian. 他们就对先知以利沙说：“锅中的汤有斗了。” Mereka berkata kepada Nabi Elisa bahwa sop di dalam kuali itu telah beracun. 我们有个看到，当以利沙听到说锅中的汤有斗的时候， Dan kita bisa melihat ketika Elisa mendengar kuali itu, makanan itu telah beracun, 他没有说哪一个门徒没有通过我的应许，到处去乱找东西，乱找这个野果放进去。 dan dia juga tidak mengatakan siapa di antara mereka yang tidak melalui persetujuan saya telah memasukkan labu liar itu ke dalam kuali. 找到这个人也不能够解决问题， Jikalau mendapatkan orang yang demikian juga tidak bisa menyelesaikan masalah. 而且这个去找野瓜的人，我深信也是不是故意去找斗回来的。 Dan saya juga percaya orang yang mencari labu liar ini bukan sengaja untuk mencari racun. 姐妹给我们看到呢，在教会的里面，我们要学习好像以利沙一样。 Sehingga di dalam gereja kita harus belajar seperti Elisa. 当教会里面有斗物的时候， Ketika di dalam gereja ada racun, 我们就找是谁把斗带进来的， kita mencari siapa yang membawakan racun ini ke 我 dalam 们就 gereja. 指责他， Kita akan mencela dia, 我们就排斥他， kita akan mendiskriminasi dia. 可能我们就不给他再进到我们的教会的里面。 Mungkin kita akan melarang dia masuk ke dalam gereja kita 我 lagi. 们这种的想法、这种的做法是不对的， Tindakan yang demikian adalah tidak benar. 因为他不是故意要把斗带进我们的教会。 Karena dia bukan sengaja untuk membawa racun masuk ke dalam 所以呢 gereja.，以利沙他发现在锅中有斗的时候， Sehingga ketika Elisa mendapatkan di dalam kuali ini beracun, 他没有指责这个门徒。 dia tidak mencela pengikutnya. 第二， Yang kedua, 他也没有把这个锅中的这个一锅的汤倒掉去， dan dia tidak juga langsung membuang sop yang ada di kuali ini. 这边告诉我们什么呢？ Apa yang diberitahukan dalam pesan ini? 请问， Permisi tanya, 就是以利沙把这个锅中的这个汤和这个豆瓜一起倒掉去， jikalau Nabi Elia membuang semua sup dan labu liar yang ada di dalam kuali ini, 接下去我们就知道了，他们什么都没有得吃了。 selanjutnya kita mengetahui makanan apapun mereka tidak 他们 memilikinya. 最后盼望从瓜这个汤里面得到的一点的力量也完全没有了， Harapan mereka untuk mendapatkan sedikit tenaga dari masakan ini pun tidak 因 ada 为 lagi. 这个锅中的这个汤有毒已经被倒掉了。 Karena sup yang telah beracun ini telah dibuang. 所以呢，我们可以看到以利沙他没有把这个锅中的毒倒掉去。 Kita bisa melihat Nabi Elisa tidak membuang sup yang ada di dalam kuali ini. 若是这样子，只有一个的出路， Dengan demikian hanya memiliki satu 就是 solusi. 他们仍然要喝这个锅中的汤。 Mereka tetap mau meminum sup yang ada di dalam kuali ini. 在他们喝这个锅中的汤的时候，怎么样能够喝下去没有中毒呢？
Sebelum mereka meminum, bagaimana caranya agar mereka tidak terkontaminasi racun? 感谢神， Puji Tuhan. 在 Puji 当 Tuhan. 中有一位以利沙与神很亲近的人， Di antara mereka adalah Nabi Elisa yang sangat dekat hubungannya dengan Tuhan. 神赐给他的权柄力量胜过了毒，胜过了锅中的毒。 Tuhan memberikan kuasa dan kekuatan yang melebihi daripada racun yang ada di sup itu. 使在这种的情况里面，这个瓜不但没有成为毒瓜， Sehingga dalam kondisi ini labu liar ini bukan saja tidak menjadi liar, 刚才若 tidak 是 menjadi beracun. 刚才若是没有就毒瓜的话， Tadi jikalau tidak ada labu racun ini, 他们只是喝汤。 mereka hanya minum sup. 现在他们喝汤也有吃瓜， Sekarang mereka meminum sup dan ada juga labu, 而且不中毒， bahkan bisa beracun. 为什么呢？ Mengapa? 因为以利沙靠着神的大能大力，把一切那些毒物等等化为在我们侍奉上帝里面所需要的力量。 Karena Nabi Elisa telah mengubah labu beracun ini telah menjadi kekuatan bagi kita untuk melayani. 在这个世界上，我们可以看到是充满了许多的罪的毒素。 Di dalam dunia ini kita bisa melihat banyak yang penuh dengan beracun. 罪的毒素呢，影响了我们整个世界的人的生活。 Dan dosa racun ini telah mempengaruhi kehidupan manusia. 我们常常讲，在这世界上，有钱一切都有钱万事通。 Di seringkali kita mengatakan di dunia ini asal ada uang segala sesuatunya 我们能够 lancar. 通过事情解决许多的事情。 Melalui uang kita bisa menyelesaikan berbagai masalah. 但是弟兄姐妹们， Tetapi saudara-saudari yang kekasih, 当这个钱在你的手已经成为毒的钱的时候， ketika uang yang berada di dalam tangan Anda itu telah menjadi racun, 你所做的事情就很可怕了。 maka segala sesuatu yang Anda lakukan itu adalah sungguh menakutkan. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 当有人要谋杀人的时候， ketika seseorang ingin membunuh orang lain, 若是他没有钱，不能够办到这个事情， jikalau dia tidak mempunyai uang, dia tidak bisa melakukan hal 他 itu. 要去怎么样的找杀手？ Dia mau mencari pembunuh bayaran, 杀手需要一笔的钱， dan pembunuh bayaran ini membutuhkan 因 uang. 为他有钱，他能够通过杀手完成他的心意。 Karena dia memiliki uang, makanya dia melalui pembunuh bayaran ini untuk melakukan 其实 kehendaknya.，在我们的生活的当中，钱是我们在生活里面这个在交通在各方面所需要的这个用具。 Sebenarnya uang itu adalah alat di dalam kehidupan kita, hanya sebagai alat yang kita pakai. 但是我们已经中毒了的时候， Tetapi ketika kita telah terkontaminasi racun, 我们好像这个野瓜一样， sama seperti labu liar ini, 把它倒在这个锅的里面，一锅的汤也中毒了。 telah dimasukkan ke dalam kuali ini, maka seluruh kuali ini juga terkontaminasi 同 racun. 样的， Sama halnya, 常常人有讲， sering orang 而 mengatakan, 且有一句的话， ada satu pepatah mengatakan, 不错，是邓小平所讲的。 kalau tidak salah yang dikatakan oleh Deng Xiaoping, 我不管到是黑猫、白猫，只要能够捉老鼠，都是好猫。 saya tidak peduli itu adalah kucing putih atau kucing hitam, asal dia bisa menangkap tikus, itu adalah kucing yang baik. 但是请问， Tapi permisi tanya, 当这只猫已经成为毒猫的时候， ketika kucing ini telah menjadi kucing yang beracun, 它所带来的后果一定也在毒的里面。 akibat yang dibawanya itu tentu saja berada dalam yang racun. 因此，我们在这个世界上， Sehingga di dalam dunia ini, 我们要得胜在我们心灵里面的毒，在 Kita mau- 教会里面的毒，在社会、在国家里面的毒。 kita mau menang atas racun di dalam dunia, di dalam gereja, di dalam masyarakat, di dalam只有- rohani, 只有一个方法， hanya memiliki satu 就 cara. 好像以利沙 Sama seperti Elisa, 在神的里面，靠着神的大门，把这些把它化为没有毒，把它化为在教会里面增长的力量。 di dalam Tuhan dia mengubah segala sesuatunya menjadi tidak beracun tetapi menjadi kekuatan. 同样的， Sama halnya, 在这世界上 di 有 dalam 很多 dunia 的毒 ini 是看不见的， banyak sekali racun yang tidak 好像 kelihatan. 是很美的， Kelihatannya itu sungguh indah, 好像是对的，
kelihatannya seperti benar, 就好像这个野瓜一样。 sama seperti labu liar ini. 我深信这个野瓜，当它采的时候，这个野瓜是很好看的， Ketika saya percaya ketika labu liar ini waktu dipetik itu Intinya kelihatannya cai- sangat baik. 采了要来去充饥。 Sehingga setelah dipetik mereka untuk menahan lapar, dipakai untuk menahan lapar. 现在在教会的里面，也面对着一个很可怕的毒， Sehingga di dalam gereja juga menghadapi racun yang sangat menakutkan. 就是呢，已经通过在教会里面同性恋可以通婚，可以结婚， Yaitu di dalam gereja pernikahan sejenis pun bisa dilegalkan. 同 Bisa 性恋 diresmikan. 不但在这个我们的立法上合法了， Dan pernikahan sejenis ini bukan saja telah diresmikan di dalam hukum. 但是呢，在教会里面已经有不少的教会也把它在教会里面合法化了。 Tetapi di dalam ada sebagian gereja yang telah melegalkan pernikahan sejenis ini. 弟兄姐妹们， Saudara-saudara 好 yang 像是很 kekasih, 不错，好像是很不错， kelihatannya itu sungguh 好 tidak 像是 salah. 他们帮助了同性恋找出路。 Sepertinya mereka telah mencari jalan keluar bagi hubungan sejenis. 但是他们在不知不觉中把这个毒带到了教会的里面。 Tetapi tanpa disadari mereka telah membawa racun ini ke dalam gereja. 我们要圣洁些，在世界看了好像这个野瓜很美的东西，充满毒进到教会呢，我们要很敏感。 Kita harus sensitif dan harus menang atas segala sesuatu yang kelihatannya indah ini. 感谢神， Puji syukur pada Tuhan. 耶稣基督在我们的当中， Tuhan Yesus Kristus di antara kita 他通过他的宝血， melalui darahnya yang kudus 使我们的教会在这充满毒物、充满着毒素的世界里面， sehingga di dalam dunia yang penuh dengan racun ini 我们能够在主的里面把他们完全的洗净， kita bisa menyucikannya secara bersih di dalam Kristus 使 Yesus. 我们在主的带领里面， Sehingga di dalam penyertaan Tuhan 在充满着毒素的教会里面， Di 我 dalam 们不断的增长而结果子。 di dalam gereja yang penuh dengan racun ini kita bahkan bisa bertumbuh dan berbuah banyak. 所以在罗马书第6章第23节告诉我们， Sehingga di kitab Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan pada kita, 因为罪的工价乃是死， sebab upah dosa adalah maut, 唯有神的恩赐， tetapi hanya karunia Allah 在我们主基督里面有永生。 ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. 在充满着毒素的世界里面， Dunia yang penuh dengan racun ini, 千万我们仍然要在主的里面靠着他，不要自作聪明。 haruslah kita mengandalkan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kita jangan hanya bisa mengambil 我们再一 inisiatif 次 sendiri. 的低头祷告， Mari kita bersatu dalam doa lagi. 父神上帝，我们在你的恩爱中，再一次的得着你的教导。我们常常都在我们的生活中厌烦，我们常常都在我们生活中觉得没有出路，我们常常都在我们生活中觉得属灵的饥饿已经到了饥荒的时候，我们不知道要怎么样再走下去。我们常常自作聪明，到处去找一些能够冲击的东西，来再一次重新得力，使我们的属灵的生命能够再一次的做上帝在冲击以后往前走。但主啊，上帝，我们常常所找到的不是帮助我们增长，而是帮助我们更快的枯萎、更快的破碎。因此，求主你帮助我们，我们要同心合意，我们要在你的里面完全通过你去决定一切我们要决定的事情，才能够使教会再一次的增长。我们如此祷告，也是奉主名求， Amin. 阿门。谢谢大家。 Terima kasih. Saudara-saudari, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan satu buah pujian, berdoa dalam roh. Yang Tuhan jauh zhi在灵里学祷告，同心合一求主求，天上福必成全，让主活在我腹中，涌出来做主祷告，
kita masuk ke dalam pokok-pokok doa kita. Kita mau menaikkan setiap pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Saudara-saudari, pertama kita akan berdoa. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Pertama kita bersyukur untuk tangan Tuhan yang boleh senantiasa menopang kita dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Kita bersyukur juga karena Tuhan melalui firman-Nya yang boleh kita dengar, boleh senantiasa menguatkan dan menghibur kita. Kita juga bersyukur karena Tuhan boleh terus memimpin dan menyertai di dalam kesehatan, pekerjaan, studi, dan kehidupan keluarga kita. Saudara-saudari, mari kita buka suara kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, kami melihat tangan Tuhan begitu nyata menyertai kehidupan kami ya Bapa. Di dalam hari yang tidak menentu ini ya Tuhan, banyak tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tapi kami boleh melihat, kami boleh merasakan Tuhan ada bersama dengan kami. Kami tidak sendirian, kami ada Tuhan yang ada di samping kami, menolong kami, menyertai kami, menopang kami ketika kami terjatuh, membangkitkan semangat kami ketika kami lesuh ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, karena Tuhan boleh terus menguatkan kami melalui firman-Mu ya Tuhan yang boleh kami renungkan tiap-tiap hari ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Boleh mengingatkan kami ya Bapa bahwa ada Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu memperhatikan kami ya Bapa, sehingga kami tidak khawatir, kami tidak takut karena Engkau Allah beserta kami. Kami juga bersyukur ya Bapa, karena Tuhan boleh memimpin menyertai setiap pekerjaan, usaha kami, bahkan keluarga kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, hingga saat ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berkumpul dengan keluarga kami, makan bersama, kami boleh mengobrol bersama, dan kami sungguh bersyukur ya Bapa. Dan kami bersyukur ya Bapa untuk pekerjaan yang boleh kami lakukan, kebutuhan yang boleh dicukupi. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami boleh senantiasa bersyukur ya Tuhan, dari hal yang terkecil, yang mungkin dianggap remeh oleh mata manusia. Kami boleh melihat itu sebagai bagian daripada pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Hingga hal-hal yang besar ya Bapa, kami boleh bersyukur di dalamnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan doa, syukur kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita juga berdoa untuk pokok doa yang kedua. Kita berdoa untuk pergumulan bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa COVID beberapa hari ini semakin melonjak. Kita doakan pemerintah dan rumah sakit dalam upaya penanganan angka COVID yang kembali melonjak usai Lebaran, terutama di kota Medan. Kita juga doakan untuk masyarakat Indonesia boleh senantiasa terbuka hati untuk proteksi kesehatan dan mendukung program pemerintah dalam menangani COVID. Kita juga doakan upaya pemerintah dan aparat keamanan dalam penanganan kelompok teroris di beberapa daerah yang terkena dampak teror yang menelan banyak korban jiwa. Saudara-saudari, mari kita sungguh-sungguh doa ke hadapan Tuhan, menaikkan doa kita di hadapan Tuhan, menyerahkan bangsa kita beserta pergumulannya ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan yang boleh menolong kita. Mari kita angkat suara kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Allah kami, Allah yang berbelas kasihan. Saat ini kami juga berdoa ya Bapa untuk negara kami ya Bapa, bangsa kami yang hingga saat ini Tuhan kami masih bergumul, kami masih berperang melawan COVID ya Bapa, yang saat ini masih merebak di negara kami ya Tuhan. Terutama pada bulan-bulan ini Tuhan, angka COVID semakin melonjak ya Bapa usai Lebaran. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintah, bagi rumah sakit, tim medis ya Tuhan, yang ambil bagian di dalam penanganan ini, kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat bagi mereka ya Tuhan, dalam upaya strategi yang dilakukan untuk boleh membasmi COVID-19 ini Tuhan, dan boleh memangkas penyebaran yang ada ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap rumah sakit, tim-tim medis ya Tuhan, dokter dan juga perawat ya Bapa yang menanganinya. Kiranya Tuhan boleh melindungi mereka, boleh memberikan mereka kekuatan ya Tuhan.
boleh memberikan mereka semangat ya Bapa, di dalam merawat pasien yang sakit ya Tuhan. Tuhan juga jagai mereka beserta keluarga mereka ya Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk masyarakat Indonesia boleh senantiasa terbuka hati ya Bapa untuk menjaga diri, bahkan menjaga orang lain, bahkan keluarga. Ya Tuhan, mereka boleh menaati, kami masyarakat Indonesia boleh menaati peraturan pemerintah untuk kami boleh menjaga jarak ya Tuhan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga diri kami ya Tuhan. Sehingga penyebaran ini tidak semakin hebat, tidak semakin meningkat ya Bapak. Ampuni kami jika kami seringkali nakal ya Tuhan, seringkali kami tidak mendengar dan merasa baik-baik saja. Kiranya kami boleh menghormati apa yang menjadi keputusan, pimpinan, dan juga peraturan. Dan itu semua boleh demi kebaikan kami bersama ya Bapak, boleh kami lakukan. Sehingga semua penyebaran Tuhan boleh teratasi. Dan Tuhan kami tolong, kami mohon tangan Tuhan boleh menopang setiap kami, memampukan kami untuk kian bersabar ya Bapa, kian bersabar untuk kami boleh menantikan pemulihan terjadi bagi bangsa kami. Kami berdoa juga Bapa untuk upaya pemerintah dan aparat keamanan di dalam penanganan kelompok teroris ya Bapa yang menyerang beberapa daerah ya Tuhan, sehingga mencelakai dan menimbulkan korban jiwa. Kiranya Tuhan memakai aparat keamanan, kepolisian, TNI, pemerintah ya Tuhan, untuk boleh menangkap orang-orang yang berniat jahat ya Bapak, para teroris ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan ketuk pintu hati mereka ya Tuhan, untuk mereka boleh memiliki belas kasihan ya Bapak. Mereka boleh diubahkan ya Tuhan, untuk boleh menjadi memiliki pemikiran yang baik ya Tuhan, dan mengasihi sesama manusia. Tuhan kami memohon ya Bapak pertolongan-Mu. Engkau jagai saudara-saudari kami yang ada di beberapa daerah itu ya Tuhan, yang terkena dampak teror ya Tuhan. Engkau jagai gereja-gereja yang ada di sana ya Tuhan, sehingga mereka boleh tetap beriman di hadapan Tuhan, tetap boleh beribadah di hadapan Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita juga berdoa untuk kegiatan gereja. Yang pertama kita doakan untuk jemaat yang telah menerima baptisan, kiranya boleh menjadi pengikut Kristus yang taat dan setia. Kita juga doakan untuk pelayanan gereja secara online, baik tanya jawab iman Kristen dan cell group, kiranya boleh memberkati banyak jemaat. Kita doakan juga untuk kegiatan pos pelayanan dan jemaat persiapan selama pandemi ini, agar tetap semangat melayani dan menjangkau jiwa-jiwa. Saudara-saudari, mari kita angkat doa kita, kegiatan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, selama pandemi ini ada saudara-saudari kami yang menyerahkan diri mereka untuk menjadi pengikut Tuhan, menjalani katekisasi selama beberapa bulan dan telah menerima baptisan minggu lalu. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk mereka yang sudah menerima baptisan. Kiranya Tuhan ini boleh memperkuat iman mereka untuk boleh menjadi pengikut Kristus yang taat dan setia di dalam keadaan apapun ya Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tolong mereka ya Bapa, di dalam mereka menjalani hari-hari mereka, dalam keluarga mereka, mereka boleh menjadi pembawa damai di tengah keluarga dimanapun mereka berada ya Tuhan. Orang-orang boleh melihat Kristus melalui apa yang mereka kerjakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan gereja hingga saat ini. Kami bersyukur ya Bapa, masih boleh berjalan dengan baik dan Tuhan menopang gereja di dalam fasilitas dan media yang digunakan kami boleh pakai untuk tetap melayani Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk sumber daya manusia yang Tuhan sediakan sehingga kami boleh tetap melayani Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap kegiatan yang dilakukan untuk menumbuhkan iman kami ya Bapa, untuk tanya jawab iman Kristen maupun cell group, kebaktian doa dan sebagainya ya Tuhan. Kiranya itu boleh memperkuat iman kami,
boleh memberkati banyak jemaat, boleh memberikan kami satu kerinduan lebih lagi untuk mencari Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya, kiranya Tuhan pun boleh menopang menolong ya Bapa. Mereka yang mempersiapkan firman Tuhan, yang melayani di berbagai bidang, baik remaja, pemuda, persekutuan wanita, sekolah minggu, dan juga lansia Tuhan yang boleh menopang mereka ya Bapa. Boleh menolong mereka, memberikan ide-ide, memberikan hikmat, sehingga persiapan pelayanan boleh dikerjakan dengan baik. Dan setiap pelayanan diberikan boleh maksimal ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk kegiatan pos pelayanan dan jemaat persiapan selama pandemi. Kiranya Tuhan yang juga boleh memberkati hamba-hamba Tuhan yang berada di pos pelayanan, dan juga jemaat persiapan dan juga pengurus yang ada, kiranya Tuhan terus memberikan semangat bagi mereka, ide-ide bagi mereka, hikmat bagi mereka untuk boleh melayani di tengah situasi pandemi ini ya Bapa. Tuhan yang boleh menopang dan memakai mereka menjangkau jiwa-jiwa yang ada ya Tuhan. Dan kiranya selama pandemi ini tidak mengurangi semangat kami, tapi malah kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami ya Tuhan, bagi banyak orang, membawa banyak jiwa-jiwa yang terhilang kepada Kristus ya Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami gereja Tuhan dan juga hamba-hamba-Mu yang melayani, pengurus dan juga tim pelayanan ya Bapa. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita juga berdoa untuk pokok doa yang berikutnya. Kita doakan keluarga. Kita berdoa untuk setiap orang tua, kiranya dimampukan untuk membimbing anak dengan standar dan prinsip firman Tuhan. Kita juga berdoa untuk usaha setiap orang tua, untuk membangun hubungan di dalam Kristus, baik melalui ibadah maupun kegiatan gereja lainnya. Kita juga berdoa agar orang tua Kristen diberikan hikmat dalam mengatur keluarga dan bekerja, sehingga ada pemulihan relasi yang terjadi dalam anggota keluarga. Saudara-saudari, mari kita angkat suara kita berdoa bagi keluarga kita. Tuhan Allah kami sungguh bersyukur ya Bapak. Di tengah pandemi ini, walaupun kami dibatasi untuk kemana-mana, tapi kami diberikan kesempatan bagi kami untuk masih bisa berkumpul dengan keluarga kami. Papa, mama kami, anak-anak kami ya Bapak. Kami berdoa bagi setiap orang tua ya Bapak, baik orang tua muda maupun orang tua yang sudah lanjut ya Bapak, di dalam membimbing, mengajar anak-anak mereka. Kiranya Tuhan mampukan mereka, boleh mengajar mereka menurut firman Tuhan, menurut standar Tuhan, dan biarlah Yesus Kristus boleh menjadi tiang penyandar bagi keluarga kami ya Tuhan, untuk keluarga kami boleh senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk orang tua yang berusaha untuk membangun hubungan di dalam Kristus, kiranya Tuhan yang boleh menopang mereka, menolong mereka ya Tuhan, boleh memiliki satu kerinduan yang semakin dalam untuk mengenal Tuhan dan membagikan pengalaman itu bagi anak-anak mereka ya Bapa. Dan Tuhan yang boleh memberkati, memberikan keharmonisan bagi keluarga ya Tuhan. Di dalam setiap tantangan, di dalam keluarga, persoalan, permasalahan rumah tangga, kiranya Tuhan boleh membuka jalan bagi mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan, tangan Tuhan yang boleh menolong mereka, memberi hikmat bagi mereka, untuk mereka boleh menyelesaikannya dengan takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, agar setiap orang tua Kristen diberikan hikmat untuk mengatur keluarga, membagi waktu di dalam mengatur keluarga dan bekerja ya Tuhan. Sehingga semua boleh dilakukan dengan baik, hubungan relasi dengan sesama keluarga juga terjalin dengan baik ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan keluarga-keluarga Kristen ini ke dalam tangan Tuhan ya Bapa. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, memimpin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari, saya mengajak kita untuk berdoa pribadi di hadapan Tuhan. Saya memberikan waktu beberapa menit bagi kita untuk kita boleh sama-sama berdoa di hadapan. hadapan. 好， Tuhan. Tuhan. 我们来到你的面前，主啊，我们向你献上我们的感谢，主啊，我们感谢你，主啊，你是我们的良善，主啊，你是我们的牧者，主啊，你是我们的帮助，主啊，你是我们的力量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 ，主啊，你是
Tuhan, kami bersyukur kami boleh mengikuti kebaktian doa malam hari ini. Dan Tuhan memberikan kelancaran bagi ibadah kami. Kami bersyukur Bapa. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar malam hari ini Tuhan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga menyerahkan untuk kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan dan hikmat kebijaksanaan untuk terus beriman kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Dan biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan boleh senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami ya Bapa. Kiranya Tuhan, kami berdoa, kami boleh tetap setia, iman kerohanian kami boleh terus bertumbuh, dan membuat kami boleh semakin hari, semakin rindu untuk bekerja bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan untuk kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bersyukur di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一圈试探，成就我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Saudara-saudari, saya ajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Saya persilakan untuk Bosu untuk memimpin berkat bagi kita. 我们领受上帝的祝福。我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的相通，与我们众弟兄姐妹们同在，从今天、明天，直到永远。阿门。